Hai, bertemu lagi dalam video komponen bina ayat. Okey, komponen bina ayat untuk beginners ni saya buat khusus untuk menerangkan tentang apakah komponen yang terlibat dalam pembinaan ayat. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok learning objektif kita. First sekali, fahami 3 komponen utama bina ayat. Alright. So, yang kedua, keterangan SVO. Yang ni saya akan terangkan beserta dengan contoh sekali. Yang seterusnya, keterangan tentang objek. Okey, ini penting untuk mengelakkan kekeliruan tentang objek itu sendiri. Dan yang seterusnya dan terakhir itu saya akan terangkan perbezaan antara objek tunggal dan juga objek berbentuk frasa. Okey, so jom kita jangan buang masa. Kita tengok komponen utama bina ayat yang tak lain tak bukan iaitu SVO. Okey, yang merujuk kepada subjek, verb, objek. Namun begitu saya akan terangkan satu persatu subjek, verb dan juga objek beserta dengan contoh-contoh yang terlibat. Jom. So yang pertama kita ada subjek. Subjek adalah pelaku di dalam ayat. Okey. Dan subjek juga merujuk kepada orang atau perkara yang diperkatakan di dalam ayat. Okey. Secontoh kita bagi siap-siap di sini, Ali panjat pokok. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, it is said like this. Ali climbs the tree. Okay. So, persoalan dia dalam konteks ini adalah siapa yang panjat pokok? Who climbs the tree? Siapakah yang diperkatakan panjat pokok tu? Okay, jawapan untuk kedua-dua persoalan tersebut adalah Ali lah. Okay, jadi kita tahu dalam ayat ini, Ali adalah individu yang diperkatakan melakukan aktiviti panjat pokok tersebut. Itulah subjek. Okay, faham tak? Okay, so subjek ni memang perlu ada sebab tanpa subjek ayat tersebut akan hilang arah ataupun hilang fokus dia. Okay, jom kita tengok komponen yang kedua iaitu verb. Okay, verb merupakan kata kerja atau kata perbuatan yang menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek di dalam ayat tersebut. Okay, sebagai contoh, Ali panjat pokok lagi. So, panjat itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Ali. Begitu juga dengan Ali climbs the tree. So, the climbing is the thing that was done by Ali itself. So, benda ni merupakan sangat mudah, sesuatu yang mudah untuk dipahami sebab apa yang dilakukan oleh subjek itulah verb. Alright. Dan untuk ayat ini, ia lebih kepada action verb sebab ia merupakan kata perbuatan yang dibuat oleh subjek. Jom kita tengok komponen yang seterusnya iaitu objek. Okay, so objek merupakan perkataan atau frasa yang memberikan keterangan tentang perilaku subjek secara keseluruhan. Okay, daripada keterangan ini mungkin ia agak susah nak faham lagi lah. Jadi saya sertakan contoh di sini. Ali panjat. Okay, so kita ada Ali sebagai subjek dan panjat sebagai verb. Ali panjat. Bila kita cakap, Ali panjat. Ayat tu dah complete sebenarnya. Kita tahu. So siapa yang mendengar tahu bahawa Ali panjat. Tapi masih lagi timbul persoalan. Ali panjat apa? Panjat pagar? Panjat pokok? Okay, so kita pun boleh jawab. Panjat pokok. Okay, so jadi panjat pokok, pokok itu adalah diterangkan oleh objek. Inilah tugas objek di dalam ayat, iaitu menerangkan apa yang tidak boleh diterangkan melalui subjek dan juga verb. Faham? Okay, so dia melengkapkan subjek dan verb. Okay, so sama macam ayat bahasa Inggeris ni, Ali climbs the tree. So it completes the formation of subject and verb in the sentence. So satu lagi contoh yang saya nak bagi ialah Siti eats. Jadi persoalan dia, Siti makan apa? Siti makan Kentucky. Hui, sedapnya Kentucky. Tak mau share sikit kah? Okay, so jom kita tengok keterangan tentang objek. Alright, so objek. Kita ada objek di sini. Objek tunggal. Alright, jom kita tengok macam mana objek tunggal tu. Pak Tam works.
Okay, part time works. Saya pakai slang American sikit hari ni nak bagi bunyi R tu kan. Kalau British, part time works. Okay, so part time works as a farmer. Alright, part time works as a farmer. Jadi as a farmer ini merupakan objek. Okay, so macam mana nak kata? Yang ni boleh dikatakan frasa jugalah. Alright. Bukan objek tunggal yang ni, tapi lebih kepada frasa sebab as a farmer itu merupakan gabungan beberapa perkataan. Okay, tak apa, tapi apapun melalui ayat ini kita boleh memahami bahawa fungsi objek itu adalah untuk menerangkan part time works sebagai apa. Faham ya? Okay, jom kita tengok ayat yang seterusnya. Part time is happy. Okay, so happy di sini adalah adjective. So happy ini pun adalah objek. Namun begitu bila ada verb to be, is tu. Okay, verb to be is ni merupakan verb yang dalam golongan yang memerlukan penerangan. Maksudnya dia tak boleh berdiri sendiri. Macam tadi kita cakap part time works. Okay, kita tahu part time kerja. So kita boleh tanya kerja sebagai apa. Kalau kata kita tak objek tak ada di situ, part time works is still fine. Namun begitu, untuk ayat ni part time is dia tak boleh berdiri sendiri, mesti kena ada keterangan. Iaitu happy. Okay, dalam bentuk adjective dan sebagainya. Okay, so kalau kata kita tak mau bubuh happy, kita juga boleh tukarkan dengan perkataan yang lain seperti busy. Okay, part time is busy. Okay, so jom kita tengok contoh yang seterusnya. Oh, okay, ini untuk objek dalam bentuk frasa. Okay, jom kita tengok contoh objek frasa macam mana. Part time rears chicken and ducks. Part time rears chickens and ducks. Alright, so chickens and ducks adalah objek dalam ayat ini. Ini adalah frasa gabungan beberapa perkataan yang membentuk frasa. Okay, jom kita tengok yang lain. Part time rears goats and sheep too. Okay, part time rears goats and sheep too. Jadi goats and sheep too dalam ayat ini adalah objek juga. So, begitulah ya penerangan tentang komponen bina ayat yang terlibat. Okay, so saya terangkan dengan agak tuntas jugalah, okay, untuk memberikan kefahaman kepada anda tentang peranan-peranan yang dimainkan oleh subjek, verb dan juga objek. Okay, so untuk video yang seterusnya kita akan belajar lagi tentang macam mana kita nak membina ayat dengan menggunakan komponen-komponen ni. Alright, so stay tune, saya akan release lagi video yang seterusnya. Sekian daripada saya, bye bye.